Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul semula untuk memperdengarkan insya-Allah kuliah daripada Ustaz Dr. Syazali Hirman untuk kuliah online Ikram Sepang pada kali ini. Jadi sebelum ini kita telah mendapat pengisian daripada Ustaz Dr. Syazali mengenai sirah Rasulullah SAW yang berlangsung pada penghujung bulan Februari yang lepas. Namun begitu disebabkan berlakunya PKP dan sebagainya, maka kuliah sirah ini ditangguhkanlah sehingga kini. InsyaAllah kita akan mulakan kembali semula kuliah sirah Rasulullah SAW kita setiap bulan insyaAllah. Jadi tanpa melayangkan masa, nak serahkan majlis kepada Ustaz Dr. Syazali untuk meneruskan kuliah online insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Zahir Asri selaku pengurusi JKTMI kawasan Sepang. Alhamdulillah, setelah 5 bulan kita tertangguh, ikhwan dan akhwat, malam ni kita dapat sambung pula. Kita baru sekali online, kuliah sirah kita ni yang buat di pejabat Ikram Sepang. Kalau mungkin sebagai ulang kaji sikit, waktu tu saya bincangkan berkaitan dengan keistimewaan Rasulullah SAW dan kenapa kita kena belajar sirah. Kita bincang panjang lebar itu, dan juga di akhir tu saya sentuh apakah sumber rujukan sirah, dan macam mana kronologi menghimpunkan data-data berkaitan dengan sirah. Itu pada kuliah yang pertama bulan Februari dulu. Jadi malam ni kita insyaAllah sambung, tapi tak cerita lagi tentang Nabi lahir. Saya suka nak berkongsi. Ada 2 peristiwa. Dia ada berbagai-bagai lah, tapi 2 peristiwa ni yang bagi saya sangat signifikan, yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Ini 2 yang saya nak kongsikan dalam tempoh sejam ni insyaAllah. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa penemuan semula Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni, kalau sejarahnya memang pada waktu Nabi Ibrahim hantar, kita hantar meninggalkan tu macam sedih pula bunyi. Sebab Allah yang mengarahkan Nabi Ibrahim AS untuk menghantar isteri dia Hajar dan juga Ismail di satu kawasan yang disebut dalam Quran ghairu dzi zar'in, kawasan yang tidak ada tanaman. Ada tanaman apa? Sebab kering kontang, sumber air pun tidak ada. Jadi waktu itulah munculnya Telaga Zamzam seperti semua yang kita tahu, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudiannya apabila suku Jurhum mereka pindah meninggalkan Mekah, mereka menimbus Telaga Zamzam. Dan Telaga Zamzam ni dia tertimbus, kalau ikhwan dan akhwat yang pernah terbaca sejarah dan cerita berkaitan dengan Telaga Zamzam ni, dia pernah tertimbus lebih kurang 4 ke 500 tahun
4 ke 500 tahun Telaga Zamzam tertimbun. Yalah, bayang daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam pun hampir 600 tahun kan. Jadi lama Telaga Zamzam tu tertimbus. Kalau tengok dalam buku-buku sirah, apa dia punya detik-detik mula penemuan Telaga Zamzam ni ialah Allah mendatangkan mimpi kepada datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Datuk dia. Ni nanti pun itulah kata signifikan nanti kenapa datuk Nabi Muhammad yang dapat mimpi tu kenapa tak datuk orang lain kan, ataupun kenapa tak bapa orang lain. Tiba-tiba datuk Nabi Muhammad yang dapat mimpi mengarahkan dia. Orang Mekah memang tahu tentang kewujudan Zamzam. Pernah ada percubaan untuk cari Telaga Zamzam tu, tapi tak jumpa kan. Dia tak kena korek kat mana, dekat punca mana, tenggelam tu sampai dalam mana kan, kena korek tu. Zaman dulu mana ada orang utara kata backhoe, mana ada jengkau tu. Tapi bila dapat mimpi suruh pergi korek Telaga Zamzam tu, Abdul Muttalib memang mula ignore lah. Tapi datang mimpi yang sama berkali-kali sehingga Abdul Muttalib dia rasa ni mesti something. Dia bukan mainan tidur, sebab dia datang berkali-kali mimpi yang sama. Cuma tengok kalau riwayat sirah ni ialah benda yang Nabi pun tak lahir lagi kan, dia cerita mulut lah. Nak dapat kepastian macam mana exactly Nabi Abdul Muttalib jumpa, dia tahu kat mana punca Telaga Zamzam tertimbus tu. Itu macam-macam. Ini boleh rujuk lah kepada buku-buku sirah, buku-buku sejarah. Ada. Nak Google pun sekarang boleh, zaman Google ni. Akhirnya dijumpailah mula-mula Abdul Muttalib ni. Dia masa tu kemungkinan dia muda lagi, anak dia baru seorang. Sebab Abdul Muttalib ni sajalah rasanya untuk next month ni bulan nanti kita cerita susu galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ni dia tapi nak cerita pasal Abdul Muttalib dululah. Dia adalah seorang yang mula mendapat orang kata ketokohan dia pada waktu ni lah. Penemuan Zamzam ni, itu yang kata signifikan tu. Cuma bapak dia, atuk siapa? Bapak kepada Abdul Muttalib, atuk kepada Abdul Muttalib tu pun memang orang yang dah menempah nama dalam kalangan Quraisy. Tapi saya tak mau sentuh yang tu lagi. Kita sentuh kuliah yang akan datang lah, berkaitan dengan susu galur Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sendiri memang dia proud dengan keturunan dia. Ana ibnu Abdul Muttalib. Dia pernah guna ana ibnu Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib. Nabi laungkan kata-kata tu masa perang Hunain. Nak ingat kalau orang Arab kat kawasan Hunain, Mekah, Taif tu, aku ni siapa? Sebab memang dikenali oleh kabilah-kabilah suku-suku Arab yang kawasan situ, Mekah, Hunain, Taif tu, tentang ketokohan Abdul Muttalib. Tapi nanti kita ceritakan tentang susu galur Nabi Muhammad ni siapa, tok dia, moyang dia mai duduk mana kan, mak dia sebagainya. Nak cerita apa tadi? Abdul Muttalib ni waktu tu dia muda, anak dia baru seorang, Al-Harith. Anak dia Al-Harith. Sebab tu dia punya kunyah dia Abul Harith. Abul Harith. Abdul Muttalib ni terkenal dengan dia lah, biasalah orang-orang bangsawan, orang-orang tokoh dalam kalangan Arab ni biasanya anak bukan isteri ramai. Abdul Muttalib ni juga dikatakan isteri dia 5 ke 6 orang. Nak minta tolong buka aircon, pandai.
anak dia, isteri dia 5 ke 6 orang, dan anak dia yang hidup sampai ke dewasa. Ialah zaman tu orang ada yang hidup, zaman sekarang pun meninggal kanak-kanak meninggal. Jadi pada 1000 tahun lebih tu, biasalah meninggal waktu kecil. Anak Nabi Muhammad pun ramai yang meninggal waktu kecil. Jadi anak yang meninggal tu meninggal lah, tapi yang ada dalam catatan yang hidup sampai dewasa ni 18 orang. 12 lelaki, 6 perempuan. Yang seibu sebapak dengan bapa Nabi Muhammad, iaitu Abdullah. Kalau lelaki adalah Abu Talib. Sebab itulah Nabi ni dibelah oleh Abu Talib dengan seorang lagi, Az-Zubair. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Okey. Dia ajak Al-Harith lah pergi korek. Mula-mula orang pun gelak lah, mereka ni sia-sia punya kerja nak pergi korek Telaga Zamzam. Bukan orang tak pernah try, tapi bila jumpa Telaga Zamzam tu, memang waktu itulah orang kata apa, privilege kepada Abdul Muttalib, yang dialah yang menjadi orang kata apa, tukang jaga, tukang bagi minum. Dia panggil siqayah, tukang bagi minum orang yang datang mengunjungi Mekah dan untuk haji dan umrah pada waktu jahiliah lah. Jadi itu yang menjadikan naik lagi ketokohan Abdul Muttalib, kerana dia jumpa sumber air. Bayanglah, Mekah ni tempat tumpuan. Kalau orang nak minum, kita sekarang nak minum senang lah kan, kowe lah, kuku lah, macam-macam ada. Zaman tu dia pakai telaga, pakai perigi. Jadi jumpa pula perigi Telaga Zamzam ni, yang memang dikenali sebagai perigi pada zaman Nabi Ismail, yang turun-temurun orang-orang Mekah tahu tentang kelebihan Zamzam tu. Jadi apa signifikannya? Selain daripada naikkan ketokohan Abdul Muttalib, dia menjadi syarat bahawa Mekah adalah tempat yang strategik, tempat tumpuan, tempat yang tak payah panggil pun orang datang. Kalau bayanglah, kalau kat Mekah sekarang ni tak ada Kaabah, siapa nak pergi Saudi tu? Dengan kering kontang, pokok pun tak ada, dengan panas, dengan hujan pun tak ada. Kalau hujan sikit pun longkang pun tak ada, banjir habis. Jadi tapi Allah letakkan Baitullah, rumah dia di Mekah tu. Jadilah pastilah Allah jadikan dia sebagai satu tempat tarikan yang ditambah pula ada punca dan sumber air. Kalau tak ada tu susah jugalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan dia lahir di Mekah dan dia orang Mekah, dan yang jumpa telaga tu tok dia. Yang jumpa telaga tu tok dia. Jadi maknanya Mekah jadi tempat yang sangat strategik, sangat strategik untuk dakwah. Sebab bukan hanya orang Quraisy, siapa-siapa pun boleh main. Sebab itulah kemudian bila Nabi dakwah nanti, Nabi mudah nak approach mana-mana kabilah. Sebab semua kabilah akan ada dalam mana-mana musim. Musim haji tahun ni ke tahun depan ke, ada yang datang berkunjung umrah dan sebagainya. Jadi memudahkanlah Nabi approach kabilah-kabilah yang ada tanpa Nabi perlu keluar daripada Mekah pada waktu tu. Dan bahkan terbukti pun bila Fathu Mekah, apa yang berlaku? Idza jaa nasrullahi wal fath, orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Cuma Allah tak izinkan dia peringkat awal lah. Kalau lah di peringkat awal lagi orang Mekah terima buy-in risalah Nabi, dah awal-awal lagi berbondong-bondong dalam masuk Islam. Sebab dengan pengaruh, dengan kedudukan, dengan orang kata apa, Quraisy tu, dia memang Taif dan yang sekitarnya. Bila Fathu Mekah, kenapa orang masuk Islam berbondong-bondong?
Sehingga kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam tu ada yang kerana orang lain masuk, takkan kami tak masuk, nak cari pasal dia macam itulah. Dia yang masuk kemudian selepas Fathu Mekah tu, dia punya iman dia tak sama macam yang diasuh, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Mekah dan kawasan-kawasan lain ke Madinah. Dia beza dekat situ. Ini signifikan yang pertama. Allah sebelum Nabi lahir, Allah nak izinkan bahawa tempat yang Nabi lahir itu adalah tempat yang menjadi tumpuan, platform. Allah sediakan tempat yang orang kata apa, sangat subur untuk Nabi melaksanakan dakwah. Bahkan walaupun kita kata mereka tak beriman di peringkat awal, tapi bila Fathu Mekah tu berlaku, orang Quraisy lah orang yang berjaya menarik habis seluruh umat Arab pada waktu itu untuk masuk Islam. Itu dia punya pengaruh tu. Okey. Saya ni dia takut nak melencong. Tadi ada poin-poin benda yang saya macam nak tambah lagi, pergi melencong kot lain. Saya stop takat tu dulu. Kedua, akhwat, apa perkara yang signifikan yang berlaku sebelum Nabi lahir ialah peristiwa Abrahah menyerang Kaabah. Walaupun ada beberapa pandangan, tapi yang lebih kuat ialah beberapa bulan, dia tak makan tahun, dia beberapa bulan sebelum Nabi lahir. Sebab itulah disebutkan Nabi lahir pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Sebab tahun tu memang tahun yang diingati. Sebab peristiwa besar berlaku, iaitu Abrahah menyerang Kaabah. Zaman tu dia tak ada kalender yang ni tahun 20, tahun 21, tahun 23, dia tak ada. Orang Arab tak ada kalender. Sebab tu bila zaman Sayyidina Umar, tapi dia ada bulan, 12 bulan juga. Muharram, Safar, bin Awal, bin Akhir itu memang bulan yang telah disebut oleh orang Arab. Muharram, Safar, bin Awal sampai Zulqa'dah, Zulhijjah tu, kita kata sekarang bulan Islam lah. Dia sebenarnya bukan Islam yang cipta nama-nama bulan. Sebelum Nabi lahir pun dah disebut dah nama tu, dah establish dalam kalangan orang Arab. Cuma dia tak ada tahu. Jadi bila Umar radhiyallahu anhu, dia dah kuasai Rom dan Parsi, nak berutus surat, dia kena ada tarikh, nak letak tahun. Sebelum tu dia hanya letak bulan, tapi ni kena letak tahun. Itu yang dicadangkan. Kita nak mula tahun kita bila Umar, kita pun baru yang sambut 1 Muharram dan hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram. Itu jangan salah faham. Kita cuma ambil kesempatan untuk sama-sama orang kata reflect baliklah peristiwa hijrah tu, walaupun bukan hijrah berlaku pada Muharram, sebab signifikan tahun tu. Jadi Umar pilih dan disetujui oleh para sahabat untuk memulakan kalender pada peristiwa tahun Nabi berhijrah tu. Tahun Nabi berhijrah. Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Okey. Tahun tak ada. Jadi yang orang nak sandang kepada apa? Antaranya adalah peristiwa peristiwa gajah. Orang nanti kata, lahir bila? Lahir pada tahun gajah. Lahir bila? Lahir 2 tahun sebelum tahun gajah, 5 tahun lepas tahun gajah. Dia guna tahun gajah tu sebagai benchmark. Masa saya belajar dulu di Yaman, guru saya cerita, di Yaman sendiri pernah ada satu peristiwa khatib. Khatib orang Yaman ni memang dia kita orang Melayu ni biasa kentut ni macam walaupun dengan orang tak kenal kita segan tak sopan kentut depan orang. Dengan kawan-kawan kita boleh kentut tapi Arab ni dengan kawan boleh tak kentut. Dia kentut dia satu benda yang terlalu orang kata apa, aib malu lah. Ni peristiwa ni iaitu khatib yang sedang khutbah
di atas mimbar, khatib tu terkentut. Apa nak buat, khatib tu punya malu sejak peristiwa tu dia pindah keluar daripada kampung dia. Sebab orang dia tak boleh nak tak muka dia kat mana, sebab dia dikenali sebagai khatib yang kentut ketika khutbah. Pergi mana orang kata ni khatib ni yang kentut, dia ni yang kentut itu. Kan. Kalau kita biasa, tak tahu lah, kata kita ni biasa lah. Allahu'alam. Saya pun tak pernah kentut masa khutbah. Jadi dia apa ni, test market. Dia dah tinggal lama kampung dia. Tak disebut lah kampung saya tu, cerita dia, tapi dia lama lah dia tinggal kampung dia, sampai satu hari dia balik ke kampung dia balik. Dia nak tengok orang ingat lagi cerita tu. Orang ingat lagi cerita tu. Dia pun balik, tapi orang pun tak apa yang mana orang kata apa, orang pun tak cam sangat lah kan. Dia singgah satu kedai, lepas tu dia dengar ada orang bersembang. Orang bersembang apa, oh ni anak hang besar dah tu. Macam tu lah kan. Dia bukan orang Penang lah, dia orang Arab. Ni saya terjemah bahasa Penang. Anak hang besar dah tu, dia lahir bila? Lepas tu bapak dia jawab, dia lahir tahun yang ada khatib kentut. Khatib kentut tu dia jadi benchmark. Kalau lahir pada tahun gajah ni okey. Ni dia lahir bila? Lahir pada tahun khatib kentut. Wallahualam, tu lagu saya dulu cerita yang macam tu lah. Peristiwa berlaku kat Yaman. Kalau guru saya tipu lah tu cerita riwayat guru saya. Okey. Tapi bukan cerita pasal signifikan yang tu. Peristiwa gajah. Apa sebenarnya berlaku? Kita dan cerita tu Allah rekodkan dalam Al-Quran. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Dia Yaman, sebahagian daripada Yaman, termasuklah Sana'a, ibu negara Yaman sekarang, di bawah kekuasaan Najasyi. Najasyi ni gelaran kepada ketua ataupun raja Habsyah. Tapi kemudiannya wilayah Yaman ni dikuasai oleh Parsi. Parsi dia lawan dengan Kisra Parsi tu. Empire Parsi perang, dan dia dapat menguasai, dia rampas wilayah Yaman ni daripada Habsyah, daripada Najasyi. Dia adalah gubernur dia dekat Sana'a. Sana'a ni ibu negara Yaman. Dia ada Ul Sana'a. Maksudnya kota Sana'a yang purba. Dia pun masih pelihara, dia masuk dalam heritage. Kalau orang pergi melancong ke Yaman, dia akan pergilah ke situ, Ul Sana'a ataupun Sana'a Qadimah. Sana'a Qadim, kawasan kota lama, kota purba. Bayanglah, orang kata apa, Nabi lahir pun dah, kita kata hijrah pun dah 1442 sekarang tahun 1442, dah masuk tahun baru ni. Nabi lahir 13 tahun sebelum tu. Bayanglah, hampir 1500 tahun, lebih pada tu lagi lah. Kota Sana'a ni lama dah. Dia di bawah Habsyah, bawah Najasyi, kemudian pindah kepada Parsi. Dia bina diarahkan oleh Najasyi. Bukan Najasyi yang masuk Islam ni. Najasyi masuk Islam dengan Nabi tu Najasyi lain. Najasyi ni gelaran macam yang di Pertuan Agong lah. Istilah Najasyi tu maksudnya macam Sultan, Raja, yang di Pertuan Besar. Perintahkan gubernur dia di Sana'a ni nama Abraha. Perintahkan untuk bina satu gereja. Gereja tu dinamakan Qalis. Qalis. Sampai sekarang orang panggil Qalis ni Qaf Lam Ya Sin. Qalis dibina gereja yang sangat besar, dan supaya menarik orang semua untuk datang ke gereja tu, supaya orang tak pergi ke agama yang bagi mereka agama berhala di Mekah tu. Tapi orang Arab tetap, orang kata apa, semangat kearaban dia nak pergi juga dekat Kaabah yang dikelilingi dengan berhala tu.
Jadi ini salah satu dakwah Najasyi lah untuk kepada agama dia di Sana'a tu. Dia bina gereja. Tapak gereja tu sampai sekarang ada. Dan diletakkan signboard jejak Rasul TV3 dah beberapa kali lah begitu. Saya dah duduk sana, memang duduk tengok tempat tu. Dia ada banner, dia macam kita kata macam nak kata tugu pun tak, bukanlah dia macam tugu sangat. Dia buat macam binaan bulat macam tu. Dan inilah tapak Qalis, dia sebut Qalis Al-Gharqad di dalam kota purba Sana'a tu, Old Sana'a, Old City of Sana'a. Orang putih sebut Sana'a, orang Arab sebut Sana'a. Kita selalu dengar cerita, dan dalam buku sirah pun memang cerita tentang dia jadi makin iri hati tu sebab orang Arab tak datang. Bahkan ada pula mamat Arab mana pula pergi berak kencing dalam gereja tu. Akhirnya Abraham marah, sehingga hantar tentera untuk runtuhkan Kaabah. Dia macam kita kata apa, overreact lah kalau kita surface macam tu. Tapi sebenarnya mereka ni ahlul kitab, Nasrani. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas tu Allah kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa maksud kaidah? Tengok terjemah bahasa Melayu, dia akan kata perancangan mereka. Dalam bahasa Arab dia ada satu lagi, bila kata perancangan, dia ada satu lagi, dia panggil makar. Bahasa Melayu pun sebut makar membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi ni fa'akidu kaida kan. Macam inilah alam yaj'al kaida. Kaida ni maksudnya apa? Perancangan juga, tapi dia ada beza. Di situ itu kata bahasa Arab kan, kalau makar ni perancangan yang orang kata apa, openly, yang terbuka, satu perancangan, satu perencanaan, orang kata apa, dia ada konotasi negatif. Tapi kalau kaedah ni dia perancangan juga, tapi dia perancangan sulit. Perancangan sulit. Kalau tengok dalam kamus Arab, dia memang maksud dia perancangan sulit. Kalau tengok dalam tafsir Al-Quran, Quran ni kan turun dalam bahasa Arab. Perancangan sulit. Maknanya Allah kata, tidakkah kami alam yaj'al, tidakkah dia, iaitu Allah lah, yaj'al kaidahum, perancangan sulit mereka, fi tadlil, gagal. Apa perancangan sulit? Abraha. Sedangkan Abraha ni sepanjang perjalanan dia nak pergi serang Kaabah, semua orang Arab dah tahu Abraha sedang menuju ke Mekah untuk runtuhkan Kaabah. Semua tahu. Sebab satu tentera yang sangat besar pada zaman tu, orang Arab pun berperang juga, tapi tak ada lah dia punya bala tentera yang sebesar tu. Dia perang sama-sama dia, bodoh-bodoh macam tu. Yalah kita kata tentera Rom dan Parsi pun Arab tak pernah berdepan. Tiba-tiba ni tentera daripada Najasyi yang siap dengan gajah. Ada beberapa riwayat sebut gajah, 20 ekor gajah. Gajah yang memang ditrain sebab datang daripada Afrika. Gajah daripada Afrika, daripada Habsyah. Gajah, siap dengan gajah, siap dengan ribuan, terlalu banyak tentera datang daripada Sana'a untuk menuju ke Mekah. Dan memang sepanjang perjalanan orang tanya ni, Abraha nak pergi mana? Abraha dia siap iklan, kami nak pergi ke Mekah, nak runtuhkan Kaabah. Jadi apa yang sulitnya? Apa perancangan sulitnya? Takkan semata-mata kerana ada orang berak, marah nak pergi runtuh Kaabah orang kan? Ini perancangan sulit dia apa? Pertama, pesepak yang Najasyi arahkan bina gereja di Sana'a yang besar untuk tarik orang
masuk ke gereja dia, bukan masuk gereja tu, masuk melancong, maknanya masuk ke agama dia lah. Sebab orang ahli kitab ni kenal Nabi SAW. Kalau Yahudi, mereka ni Kristian. Kalau Yahudi tahu, mereka lagi advance, mereka tunggu Nabi pergi Yathrib, mereka tunggu siap dah dekat Yathrib. Tapi yang Kristian ni, yang Nasara Najasyi ni, dia tahu dekat Mekah nanti akan lahir Nabi. Dan mengikut mereka punya orang kata petilikan, inilah tahun Nabi tu nak lahir. Inilah tahun Nabi tu nak lahir. Sebelum dia lahir, tempat yang dia lahir tu kita kena bagi orang tak pi. Macam mana tak bagi orang pi, kita tarik orang mai kat kita. Tapi orang tak mai juga. Macam mana nak bagi orang mai kat kita tak pi sana, runtuhkan Kaabah sana. Itu perancangan sulit yang orang tak tahu. Orang Mekah tak tahu tujuan sebenar, apa nama, kenapa dia runtuhkan Kaabah. Itu kita alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perancangan sulit, itulah sulit lah. Daripada awal Nabi tak lahir pun mereka dah itu yang kata mereka dah ada lah. Mereka ni mengenali Nabi Muhammad, kenal semua. Inilah golongan-golongan yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak izinkan tak berlaku lah perkara tu kan. Dan bayang dua tadi peristiwa. Pertama, Allah bagi Abdul Muttalib sendiri yang jumpa Telaga Zamzam supaya lagi mudah orang nak datang ke Mekah. Sebelum tu pun orang datang, tapi lagi mudah sebab sampai situ boleh minum air. Dia dulu zaman tu dia bawa air dalam bekalan. Dia bukan ada kedai dia jual air, tapi jalan ke mana R&R tak ada. Jadi kalau sampai kat Mekah tak ada sumber air, kalau ada pun dijual dengan harga yang mahal sebab nak kena angkut daripada mana-mana perigi di luar daripada Mekah. Dia tak berapa ada tarikan lah. Jadi Telaga Zamzam untuk bagi orang lagi mudah datang Mekah. Yang kedua, ada pihak yang cuba nak tarik, nak halang orang datang Mekah. Allah munculkan Telaga Zamzam untuk bagi orang datang. Ada pihak yang nak halang orang pergi Mekah, iaitu Abraha. Allah gagalkan rancangannya. Jadi kok mana pun Mekah tu Allah dah bagi isyarat, Allah jaga. Allah jaga Mekah tu. Ummul Qura disebut dalam Quran. Ummul Qura dia macam jadi ibu pusatnya, maksud ibu kepada negara-negara, maksud ibu. Qura ni plural kepada qarya. Dia jadi tempat tumpuan Mekah Al-Mukarramah. Dia zaman tu kalau orang nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, dia kiri kanan depan belakang semua padang pasir, gurun Sahara. Mana nak tahu signboard pun tak ada. Kalau kita sekarang, kalau kita masuk hutan pun kita kena pakai ranger kan. Tambah-tambah kalau hutan yang tak ada denai, kalau ada denai pun boleh sesat juga. Tambah yang tak ada denai, kita nak pergi mana, kiri ke kanan ke depan ke belakang, semua pokok lah, sama. Kalau ranger hutan, orang yang pakar duduk masuk dalam hutan ni, dia tahu dah. Dia tengok pokok, dia tahu dah, dia kenal jalan nak pergi mana. Yang orang sesat dalam hutan sebab tu lah. Sama juga macam padang pasir. Macam mana nak tahu mana selatan, utara, timur, barat? Melainkan ada orang yang memang pandai lah tentang padang pasir ni. Dia kena ada GPS. GPS dia orang. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun ada orang yang menunjuk jalan. Yang penunjuk jalan tu disebut hadi. GPS tu, kalau kita sebut GPS ni, kalau segi istilah Arab ni maksud huda. GPS tu huda. Dia petunjuk membawa ke jalan yang. Jadi bila Allah turunkan Al-Quran, Allah kata dzalikal kitab la raiba fi huda. Apa terlintas dalam kepala orang Arab? Quran tu huda, maksudnya kita kena ikut dia, kena follow dia. Dia tunjuk pergi ke depan. Suruh kena kanan, turn right kan. Make a U-turn, kena buat U-turn. Sebab kena ikut dia yang bawa ikut jalan. Jadi bila Allah kata Quran tu huda, senang, orang Arab faham lah. Kena ikut dia. Bukan Quran tu untuk kita baca, kena baca dan ikut. Sebab dia huda, dia penunjuk, dia petunjuk, guidance
Kalau terjemahan bahasa Inggeris dia guidance. Kita kata huda juga, tapi kita kata huda tu hidayah. Kita susah lah, perkataan tu perkataan Arab. Jadi kita tak nampak apa dia punya makna huda, penunjuk jalan. Macam mana Quraisy, Abraha daripada Mekah nak pergi ke, daripada San'a nak pergi ke Mekah, kalau tak ada penunjuk jalan, dia nak pergi lalu ke mana? Jalan-jalan dia bayang kalau padang pasir kita tersilap satu darjah tu. Dia Mekah buat sini, silap satu darjah, dia jalan, dia pikul lain dah. Dia memang pikul lain. Dia tak boleh silap. Sebab daripada awal silap, dia dah silap. Dia kena cari balik punca, nak arah, nak pergi mana balik. Dia ada penunjuk jalan. Tapi semua orang Arab, bila dia kata kami nak pergi Mekah ni, dia tanya orang Arab macam mana nak tunjuk kat kami jalan nak sampai ke Mekah. Semua orang Arab tak mau tolong. Semua orang Arab, mereka tak lawan dengan Abraha, tapi mereka tak tolong Abraha untuk sampai ke Mekah. Kecuali seorang. Sebab itulah sampai juga ke Mekah. Siapa seorang tu? Seorang tu nama dia Abu Rughal. Wallahu alam, saya cari juga nama sebenar dia. Abu Rughal ni, dia daripada Bani Thaqif. Bani Thaqif ni mana? Kalau Mekah, Quraisy. Tapi kalau di Taif, Bani Thaqif. Abu Rughal ni daripada Taif. Ni kenapa Nabi berdakwah ke Taif selepas Mekah? Ni dia punya ada signifikan tu. Sebab Taif ni dia memang orang kata apa, saingan rapat kepada Mekah. Mekah ni Taif sangat jealous, cemburu. Dia boleh kaya sebab kerana dia ada Kaabah. Lepas tu jumpa pula telaga Zamzam, habis. Dia ada berhala Hubal. Sedangkan Bani Thaqif ni ataupun Taif ni, Taif nama tempat, Bani Thaqif kabilah yang duduk di Taif tu, dia ada berhala nama Al-Lata. Tapi orang orang lebih membesarkan dan lebih respect kepada Quraisy berbanding Bani Thaqif. Itu dia jealous. Dan dari sudut kekayaan, orang Quraisy ni kaya sebab perdagangannya, import export. Dia macam Singapura dia bukan ada apa pun. Dia beli barang, dia jual barang. Dia kaya. Quraisy macam tu lah. Dia bukan ada apa pun, kakah, tapi dia beli barang, dia jual barang. Sebab tu sebelum surah Fil tu Allah ingatkan nikmat yang Allah bagi. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Nikmat yang kami bagi itu rihlatash shita'i was-saif. Rihlah karavan mereka punya kafilah dagang mereka pada musim panas dan musim sejuk. Musim panas mereka berdagang ke Syam, musim sejuk berdagang ke Yaman. Import export. Contoh Alibaba punya lepuh ya. Bilang dia saya import, tak ekspor. Sebab dia mencuri, dia import lah. Dia tadi buat perniagaan apa? Import export. Tak, saya bukan import export, saya import. Apa Alibaba punya lepuh. Sejak semenjak ni orang famous kan cerita apa Musa berjanggut tu. Tak, Menteri Datuk nikah kahwin. Undang-undang negeri ini ana yang buat. Memang ulang balik tu. Balik cerita Taif ni. Kalau ikut ekonomi Taif, dia kaya sebab apa kaya dia? Kaya dengan dia tanah tinggi. Tanah tinggi dia tanam anggur. Anggur tu satu sumber ekonomi lah. Anggur tu bila dia kering, dia boleh tahan. Dia tak payah bubuh dalam peti air. Dia boleh tahan lama. Kismis sama macam kurma kat mana? Yathrib. Sebab tu Nabi hijrah pergi Yathrib keluar. Itu semua ada tu. Itu semua kita duk kata DDSAP kan, Data Driven Strategic Action Planning.
Nabi-nya semua data driven, semua bukan bukan saja-saja Nabi pergi sini, Nabi pergi sini, Nabi pergi sini, tak, semuanya ada. Memang sangat kena dia punya strategi tu. Taif dengan anggur, kismis, sekaligus boleh arak. Jadi orang Arab yang kuat minum arak mereka mana arak. Kalau Taif dia penghasil arak daripada anggur terbesar di tanah Arab. Jadi orang dapat arak ni memang kena beli daripada Taif. Sama ada dia beli anggur, dia beli kismis, ataupun dia beli arak yang dah siap lah. Satu lagi arak yang terkenal di tanah Arab ni adalah arak yang dibuat daripada kurma. Pengeluar arak kurma daripada mana? Daripada Yathrib, daripada Madinah. Sebelum Nabi hijrah nama dia Yathrib. Jadi itu nanti kita cerita pasal Taif. Ini sajalah. Sebab itulah Abu Rughal daripada Bani Saqif ni, dia nak belok. Dia nak pengkhianat. Istilah sensitif ke pengkhianat ni. Dia lah pengkhianatnya. Dia yang menjadi dalang untuk bawa tentera Abraha mana jalan, dia yang offer dia ni. Ni ikut aku jalan, kalau nak serang, nak runtuhkan Kaabah, ikut aku jalan ke mana. Adalah beberapa riwayat kata dia tak sempat sampai ke peristiwa tu, dia mati dulu dekat area Muzdalifah. Dia mati dan dia dikebumikan di situ. Sehingga pada zaman tak tahulah beratus tahun selepas peristiwa tu, bahkan masuk era Islam, masuk era Khulafa' Rashidin dan Bani Umayyah, kalau orang nak kata pengkhianat ni, orang tak kata hang pengkhianat, orang kata ni Abu Rughal. Siapa yang dia tu pengkhianat, dia akan digelar sebagai Abu Rughal. Sempena nama Mamat tadi ni lah, tunjuk jalan Nabi serang Kaabah tu, Abu Rughal, pengkhianat Abu Rughal. Ataupun kalau orang nak kata dia ni pengkhianat sungguh, hang ni lebih teruk daripada Abu Rughal. Kalau Abu Rughal tu kira paling jahat dah lah zaman tu kan, sanggup mengkhianati seluruh orang Arab sehingga meruntuhkan Kaabah. Kira kalau nak kata hang ni lagi jahat, hang kira khianat gila-gila je, hang ni lebih teruk daripada Abu Rughal. Dia sampai dia jadi gelaran. Abu Rughal tu dah jadi gelaran. Kalau tengok dalam kitab Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah, dia macam seolah-olah ada dua Abu Rughal. Sebab Nabi pernah sebut, Nabi lalu satu kubur, Nabi tanya sahabat-sahabat, apa tahu lah ni kubur siapa? Nabi kata ni kubur Abu Rughal. Dia ni daripada kaum Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Wallahu alam, kalau dia orang berbeza, kedua-dua Abu Rughal adalah Abu Rughal yang orang kata dibenci kerana dia khianat. Bahkan selepas peristiwa tu kan, dia punya kubur pun dekat area Muzdalifah. Dia jadi macam salah satu aktiviti ataupun ibadat ritual masyarakat Arab jahiliah bila buat haji. Selepas orang kata Kaabah ni, tawaf lah apa semua, adalah dia melontar batu ke kubur Abu Rughal. Ni khianat ni. Itu salah satu ritual lah, melontar, kita bukan kata melontar jamrah je, melontar kubur Abu Rughal. Sampai kedatangan, sehingga dikatakan sampai kedatangan Islam pun ada lagi yang buat macam tu, sehingga dilarang. Wallahu alam, tapi adalah cerita yang macam tu. Orang kata dahsyat tak dahsyat Abu Rughal ni sampai dibenci oleh seluruh Arab. Ini pun ada kaitan. Kenapa bila Nabi pergi ke Taif punya respon kat Nabi sangat teruk. Kalau dah tak mau terima apa yang Nabi nak bawa, mission Nabi ke Taif tu, mereka tak mau terima sudah. Siapa yang macam tu sekali dia punya orang kata tindak balas kan, sehingga diusir dengan batu sampai berdarah-darah lah. Dia ada kaitan.
tunggu nanti sampai episod yang akan datang. Kita tak cerita malam ni pasal Taif tu. Sebab dia ada kaitan dengan Abu Rurah ni. Sebab Bani Saqif ni pernah jatuh dia punya credibility, image setelah peristiwa Abu Rurah. Sebab dia ni daripada Bani Saqif. Jadi itulah yang berlaku. Nak cerita apa lagi? Semua orang pernah dengar macam mana Abdul Muttalib sendiri dia lah waktu tu yang berdoa depan Kaabah, minta Allah selamatkan Kaabah. Selamatkan Kaabah. Peristiwa Abdul Muttalib pergi jumpa Abraha, semua pernah dengar semua pernah dengar. Dia pergi minta unta dia semua tu. Tak mau saya tak ulang lah. Tapi peristiwa ni menaikkan lagi kredibiliti Abdul Muttalib. Pertama dia yang jumpa Telaga Zamzam. Kedua kerana leadership dia lah. Walaupun bukan dia yang berjuang untuk mempertahankan Kaabah, tapi dia yang bersungguh-sungguh berdoa, pergi menghadap Abraha dan sebagainya. Jadi makin dihormati lah Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib ni umur banyak. Suka nak cerita pasal Abdul Muttalib ni juga, tapi itulah nak tangguh minggu depan. Tapi nak cerita sikit lah. Abdul Muttalib ni dia umur banyak. Dia tak ada lah riwayat yang sahih, tapi sebut dia umur panjang hingga ke, sebab Nabi dia kahwin berapa orang lah, anak ramai. Abdullah tu bukan anak yang bungsu, tapi anak-anak yang kira hujung-hujung. Abdullah bapa Nabi tu. Dan Nabi pun sempat jumpa Abdul Muttalib. Maknanya Abdul Muttalib ni umur dah 90 ke lebih lah kira lebih kurang macam PM yang keempat lah. Dan dia walaupun tua, dia tegak, tinggi, orang yang tinggi lampai. Dikatakan juga siapa tengok muka Abdul Muttalib pun akan, orang kata apa, kagum sebab dengan handsome dia. Ialah dengan nampak credibility, karismatik dengan rupa parah dia, dengan tinggi dia, dan keturunan dia, Mike Hashim dan sebagainya tu pun terkenal juga. Jadi boleh bayang tak macam mana akhirnya karismatiknya Nabi Muhammad SAW tu diwarisi daripada bapa tok dia semua. Jadi Nabi ni yang macam tu sekali, dia punya credibility dia, akhlak dia sebelum dia jadi Nabi, tapi bila dia jadi Nabi orang lawan juga. Nanti kita cerita tu. Tapi itulah Abdul Muttalib. Ini dua peristiwa yang saya rasa saya share malam ni, yang signifikan sebelum Nabi lahir, iaitu dijumpai semula Telaga Zamzam dan peristiwa Abraha menyerang Kaabah. Ada soalan ke ataupun pandangan nak tambah-tambah, boleh ada masa sedikit lagi saja berhenti awal. Walaupun ada lagi poin ni sebenarnya, tapi kalau buka poin tu dia melalu panjang lah. Yang dah cerita kan, dia tak habis. Nak tanya dulu, kalau zaman tu bandar-bandar yang besar kat Semenanjung Arab tu apa selain Mekah, Taif, Yathrib? Kalau Jeddah tu semua dah ada ke? Pada waktu tu yang paling ni terkenal yang kita terkenal adalah Yathrib, Mekah, Taif. Setiap kabilah tu ataupun suku kabilah ni dia ada kampung dia, qaryah dia. Kalau di sebelah sana sikit, belah Najat dia panggil sebelah Najat, Bani Asad, Bani Mudar, semua tu dia ada di belah. Kalau sekarang Arab Saudi dia panggil Riyadh, di sebelah Riyadh, di sebelah timur Semenanjung Arab. Di setiap kabilah dia ada kampung dia ada kota dia. Qaryah ni kita sekarang terjemah kampung. Saya ada istilah Arab, qaryah tu adalah kota. Qaryah tu adalah kota, satu kota, satu bandar baru, dia ada semua kat situ, orang duduk kat situ.
urus niaga kat situ, ada pasar kat situ, ada komuniti, ada kepimpinan kat situ, dia ada sistem politik dia lah. Dan zaman tu sistem politik dia berasaskan kabilah. Yang mana yang tak ada tempat, yang pindah randah tu nomad tu panggil badui. Itu badui. Jadi kalau yang orang kata apa, establish punya kabilah-kabilah tu, dia ada dia punya tempat dia duduk. Kalau dia ada tempat, dia jadi badui. Jadi orang duduk dekat, orang kata apa, padang pasir macam tu, nomad, pindah randah, belah kambing dan sebagainya. Yang paling besar tu Mekah, Yathrib. Mekah dan Taif besar juga. Riyadh belum ada. Itulah sekarang ni Najat. Dulu zaman tu dia sebut Najat. Qibali Najdin. Dalam hadis pun Nabi ada sebut perkataan Najat. Najdin. Bahrain. Sekarang Bahrain ni, negara Bahrain ni, itu pun ada zaman tu. Dalam hadis ada disebut tentang Bahrain. Semua dia ada. Yaman dia ada ni, Sana'a, Arab juga semua tu. Hadramaut, zaman Nabi pun ada, dalam hadis Nabi sebut perkataan nama tempat Hadramaut tu. Jadi zaman tu dah ada lah Hadramaut tu, sebab Nabi boleh sebut dalam hadis dia nama tempat Hadramaut. Sana'a tu zaman Nabi ada. Allah Alam. Mudah-mudahan tak ada lah benda yang orang kata berulang-ulang. Saya tak berapa suka nak ulang benda yang poin-poin yang sama. Kalau boleh benda yang sirah yang saya sampaikan ni, yang mana yang rasanya orang dah pernah dengar, kita tak ulas secara panjang lebar lah. Kita bagi yang saya rasa lah kemungkinan jarang diperkatakan. Dan antara benda yang penting teaser untuk next punya sirah ni adalah tentang susu galur Nabi. Kadang-kadang kita sebagai orang Melayu ataupun kita juga tak concern benda ni, kita tak nampak apa signifikannya, apa kepentingan kita kena tahu susu galur Nabi. Dia penting sebab susu galur Nabi kabilah Arab tu, itulah sistem politik pada zaman tu. Dia bukan politik kepatian, dia politik kekabilahan. Banyak benda yang berlaku, perang ke apa, sepanjang sejarah, sepanjang sirah Nabi tu, semuanya berkaitan dengan kabilah-kabilah. Kenapa Nabi hijrah ke apa ni, ke Yathrib, Aus dan Khazraj. Apa kaitan Aus dan Khazraj dengan Nabi? Kenapa sebelum tu Nabi pergi Taif? Dan kabilah-kabilah mana yang Nabi approach, yang Nabi buat perjanjian damai, yang Nabi berkahwin, itu semua berkaitan dengan kabilah. Jadi sebab itu kena tahu juga ke mana pun kabilah-kabilah ni. Itu penting. Tapi insyaAllah saya cuba simplify lah, tak ada lah sampai berserabut nanti tentang kabilah. Sebab kalau siapa tak datang ataupun tak ikuti siri yang next month ni, selepas ni bila saya cakap tentang sirah, dia tak dapat tangkap. Sebab kebanyakan benda yang berlaku sepanjang kita bincang tentang sirah ni, dia ada kaitan dengan kabilah. Sebab tu kena cerita kabilah tu betul. Kalau tengok setengah-setengah buku sirah, macam contoh Rahib Al-Makhtum pun, awal-awal tu memang cerita tentang kabilah-kabilah tu. Mungkin selama ni tak ada siapa mention tentang kenapa kena tahu, sebab dia ada kaitan rapat dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebab itulah corak dan sistem masyarakat dan komuniti pada zaman tu. Kita tak boleh faham sirah dengan tepat tanpa kita faham tentang dia punya, kita kata apa, demografi dia. Demografi masyarakat pada zaman Nabi SAW. Itu penting. Ada orang lah kalau saya cakap depan kamera ni, seorang-seorang ni. Ada ramai. Tapi tak ada soalan lagi. Lepas ni dah boleh buat lah kot, no? Bulan depan kita buat kat sini dekat Pejabat Ikram Sepang kan.
Boleh lah. Kita boleh buat live lah. Boleh, insyaAllah. Nampaknya tak ada soalan daripada Kalau tak ada, online. kita boleh balik je. Kami dah balik. Yang duduk tengok kat rumah. Dah balik dah pun. Okey, terima kasih banyak kepada CKTMI Ikram kawasan Sepang yang menganjurkan kuliah sirah online ni, yang insyaAllah kita akan teruskan pada masa akan datang, yang kita memang nak tetapkan setiap hari Rabu minggu keempat setiap bulan insyaAllah. Reservekan awak kata waktu ini. Jika ada perubahan, kita akan maklumkan. Perubahan mungkin saya ada halangan tertentu, kita akan maklumkan lebih awal lah. Jadi sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.